Terima kasih kerana terus setia bersama kami pagi ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan seterusnya kita bawakan sedikit segmen berkaitan teknologi angkasa lepas. Ya, menarik sekali. Kalau kita tengok depan kecil je peralatannya. Ya, so, itu nama dia pun Space Ant yang bakal dilancarkan nanti dan ia adalah sebahagian daripada teknologi baru yang akan juga dilancarkan sebagai demonstrasi teknologi. Jadi kita akan saksikan bersama apakah sebenarnya yang sedang cuba dilakukan oleh rakyat Malaysia sendiri menerusi Space Ant ini. Ya, baik, dan kita bersama dengan, saya kenalkan, iaitu Dr. Nur Ilmi Amelia Ismail, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Space In. Assalamualaikum. Salam. Dan juga ditemani oleh Hafiz Murta, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Apa di Langit. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, jadi sebagai permulaannya, sedikit perkenalan berkenaan dengan Space In ataupun kita panggil apa tadi? Space Ant. Okey, Space Ant itu sendiri. Mungkin ada perinciannya. Apa ni? Comel jadi kan? Apa kegunaannya? Okey, sebelum saya terangkan Space Ant ni, saya nak terangkan Space In ni siapa. Space In adalah spin-off company daripada Universiti Sains Malaysia yang dimiliki oleh saya dan Universiti Sains Malaysia lah. Dan kami fokus kepada perniagaan pembuatan satelit kecil dan juga pendidikan angkasa. Oleh itu kita ada kerjasama dengan Apa di Langit untuk pendidikan angkasa. Dan Space Ant ni adalah kita panggil dia Space Ant D. D itu demonstration. Okey. So dia akan ada siri-siri Space Ant. Jadi ini yang pertama kita lancarkan untuk demonstrasi. Demonstrasi kita panggil store on forward ataupun kita ambil data daripada sensor di bumi dan kita hantar ke satelit. Satelit kemudiannya hantar ke ground station, stesen bumi dan kemudiannya hantar ke cloud untuk pengguna untuk dapatkan data. Jadi saiz untuk satelit ni kita panggil dia pico satelit kecil. Kecil saja pico. Saiz untuk teknologi demonstration ni 5 cm kepada 5 cm 5 cm. Saya boleh letak kat tangan sini. Kan dia memang sangat kecil lah. Betul. Ini saiz sebenar ya. Saiz sebenar yang akan dilancar. Ini bukan model lah, saiz sebenar. Wow. Jadi inilah satu teknologi baru untuk kita kecilkan satelit. Kenapa kita kecilkan? Untuk mengurangkan kos pelancaran dan kos pembinaannya. Wow. Dan Jadi, juga space debris. Iya, betul. Kurangkan jumlah perkara yang berada di angkasa lepas. Tapi apa kegunaannya? Bagaimana untuk kita memahami? Kerana sistem cloud dan data analitik boleh digunakan dengan server-server besar yang sedia ada, pusat-pusat server. Kenapa perlu kita letakkan data pada satelit? Okey. Kalau kita lihat di kawasan-kawasan terpencil, perladangan, oil and gas, transportation, memerlukan kita panggil Internet of Things untuk kita tingkatkan produktiviti. Masalah utama untuk Internet of Things ni adalah sambungan internet. Di kawasan pedalaman tak ada internet. Kawasan perladangan sukar untuk dapatkan connectivity internet. Jadi apa yang boleh dibuat adalah daripada sensor yang kita gunakan dalam sistem IoT tersebut, kita hantar terus ke satelit. Jadi tak perlukan internet. So tak perlu pasang tower tinggi-tinggi, tak perlu. Kita hantar terus ke satelit. Dan satelit akan terus hantar data sampai ke cloud tersebut. Direct direct. Satelit ini akan berada dalam 500 ke 700 kilometer di atas. Okey. Jadi Atas stratosfer. atas stratosfer. Kalau kita tengok langit dalam 2 kilometer, kapal terbang 10 kilometer, ni 600 kilometer. Jadi bila 600 kilometer dia boleh cover almost semua Malaysia lah. Luas lagi. Luas lagi lah. Jadi untuk teknologi demonstration ni ada beberapa kita punya partner akan letakkan sensor untuk kita tengok apakah data-data yang dia akan hantar. Ada dalam perladangan, ada daripada IoT company, ada daripada oil and gas company. Jadi kita boleh tahulah data-data tu, kita lihat data tu perjalanan dia boleh sampai ke tak. Jadi semua machine readable data boleh digunakan atau Yes. Kalau apa-apa sensor yang kita ada, sebenarnya kita boleh hantar dengan menggunakan, kita juga ada buat satu kita punya modem lah untuk connectkan kita punya satelit kepada sensor tersebut. Wow, memang menarik sekali. Wow. Dan bagaimana pula peranan yang dimainkan oleh Apa di Langit? Ya. Okay, terima kasih. Pertamanya kita tahu yang negara kita baru saja mengumumkan kan Malaysia Space Exploration 2030. Jadi matlamat utama ialah untuk menggerakkan, membangunkan industri angkasa negara. Salah satu teras utama
utama dalam Malaysia Space Exploration 2030 ialah membangunkan capital ataupun talent development untuk negara kita. Maknanya kita mahukan rakyat kita, masyarakat kita boleh membangunkan teknologi angkasa lepas. Jadi peranan Apa dan Langit ialah untuk menyediakan platform pendidikan teknologi angkasa kepada pelajar-pelajar kita. Pengenalan tentang satelit adalah sangat-sangat yang baru dan kebetulan dengan pelancaran Space N oleh Space In, jadi kita menganjurkan workshop CanSat, iaitu Can Satellite, satelit kecil yang boleh dibina oleh pelajar-pelajar untuk mereka merasa bagaimana sebenarnya satelit itu dibangunkan dan mengumpul data-data yang boleh diterima daripada sensor-sensor yang disediakan di dalam satelit tersebut. Jadi pengenalan kepada teknologi satelit ini. Kalau nampak tadi begitu canggih kan, macam-macam kan. Pelajar-pelajar kita boleh juga lakukan benda yang sama. Okey, dan doktor, untuk pelancaran ini difahamkan ada pelbagai aktiviti yang akan diadakan untuk melancarkan Space N ini sendiri. Betul. Kita bekerjasama dengan Apa di Langit untuk mewar-warkan mengenai pelancaran Space N ini menggunakan Space N dirancangkan menggunakan SpaceX roket Falcon 9 di Amerika Syarikat. Dan pelancaran ni insya-Allah 12 November pukul 2.47 pagi. Lama lagi, tak lama dah. Tak lama dah. Pada pagi tersebut Apa di Langit dan Space In akan kita ada program lah untuk kita war-warkan, kita bincangkan mengenai Space N dan juga kita ada aktiviti untuk pelajar universiti iaitu hackathon, boleh layari Facebook kami Space In dan juga workshop CanSat. Dan kami ada beberapa siri talk untuk mengenalkan teknologi satelit kepada publik lah. Jadi Falcon 9 roketnya agak besar. Agak besar, tapi dia bukan bawa satu sajalah. Dia ada beberapa lah. Bukan satu Space N, tapi beberapa lagi satelit lain selain daripada Space N. Dan selain daripada itu, kita juga ingin tahu apakah kebolehpasaran teknologi seperti ini. Di manakah keperluannya dalam negara pada pendapat Apa di Langit? Okey, terima kasih. Jadi kita tahu yang ekonomi angkasa lepas sekarang ini tengah berkembang dengan pesat di serata dunia. Jadi penggunaan aplikasi satelit ini adalah pertamanya kepada untuk bidang pertanian, pertahanan, untuk tracking kapal, kenderaan yang ada di muka bumi ini dan banyak lagi lah, terutamanya untuk kemakmuran penggunaan data kepada masyarakat kita. Jadi sebenarnya data angkasa lepas ini bertambah banyak, makin banyak, terutamanya juga melibatkan sekarang ni orang cakap pasal karbon ekonomi, right? Untuk menjejak pengeluaran karbon. Digunakan juga dengan data satelit ataupun climate change pun menggunakan data daripada satelit. Jadi sebenarnya banyak data-data ni boleh diteroka dan dibangunkan aplikasinya serta syarikat-syarikat baru juga boleh muncul untuk pembangunan atau kemajuan ekonomi angkasa. Jadi kita mahu melihat rakyat kita menceburi teknologi angkasa lepas dan juga mencari peluang untuk penggunaan data-data daripada angkasa. Okey, untuk membina teknologi angkasa lepas bukannya mudah dan bukannya murah. Bagaimana untuk mendapatkan dana kepada mereka di luar sana yang mungkin berminat untuk menjadi seperti Space In dan melancarkan satelit dan sebagainya? Bagaimana Space In bermula dan bagaimana anda mendapat dana untuk membina satelit dan seterusnya bekerjasama dengan syarikat yang membawa anda ke SpaceX? Kami bermula di Universiti Sains Malaysia. Jadi dana pertama adalah daripada Universiti Sains Malaysia untuk pengkomersialan produk-produk di Universiti Sains Malaysia. Bila tertubuhnya Space In, kita juga dapat dana daripada Teraju. So kami menang Superb Teraju dan juga dana daripada Cradle. Jadi dua dana ni, dana Teraju kita gunakan untuk pembuatan satelit, Cradle untuk pembinaan data center. Dan juga daripada investment daripada beberapa company, antaranya adalah 137 Ventures, investor untuk Space In dan juga duit capital sendirilah daripada Space In sendiri. Wow. Pun satu-satu ciri-ciri yang perlu ada pada semua entrepreneur. Ya, betul. Kena guna duit sendiri juga. Baru Kami sangat bernasib baik kerana kerajaan sangat menyokong apa yang kami lakukan.
pengujian satelit ini dijalankan di Banting, di Maisa Banting. Sebab kita ada fasiliti dan kita gunakan dan alhamdulillah lah semua pas lah, kita boleh naik roket. Wow, okey. Dan juga bagi inilah sekarang ni penonton yang berminat untuk mendalami ilmu berkenaan dengan angkasa lepas ataupun aero angkasa sebagainya, dan difahamkan ada bengkel akan diadakan. Ya. Jadi bengkel untuk pembinaan KenSat, pengenalan tentang teknologi satelit ini kami akan anjurkan pada 18 hari bulan nanti di UPM. Di Fakulti Kejuruteraan dan Aeroangkasa UPM. Jadi boleh ke laman apadilangit.com. Di sana ada maklumat tentang bengkel untuk KenSat ni. Jadi mereka yang berminat berumur daripada 10 tahun sehinggalah terbuka. Jadi kita nak bagi pengenalan siapa yang berminat dan nak belajar tentang teknologi KenSat ni. Wow. KenSat ni saiznya kecil tapi ia juga mengandungi sensor-sensor yang canggih. Ya. Jadi sebelum ni kami pernah menganjurkan pertandingan bersama dengan Miasat sempena pertandingan pelancaran Miasat 3D. Jadi kami anjurkan pertandingan bersama dengan Miasat melancarkan KenSat ni ke stratosfera. Jadi pelajar-pelajar peserta pertandingan tersebut mendapatkan data maklumat daripada KenSat yang telah dilancarkan menggunakan high altitude balloon. Wow. Belum sampai ke angkasa lepas. Belum lagi. Jadi kita akan ke sana dulu. High altitude balloon tu pun sebenarnya daripada Space In. Kami ada beberapa produk, high altitude balloon, KenSat dan juga satelit. Wow. Jadi seluruh ruang angkasa lah. Banyak lapisannya. Okey, dan sedikit harapan daripada doktor sendiri berkenaan dengan pelancaran poket satelit Malaysia ni. Sebagai sebuah startup, kita mahu menunjukkan bahawa kita mampu melakukan sesuatu yang baru dan berteknologi tinggi, dan ini hanya boleh dicapai dengan bantuan semua, dan saya sangat mengharapkan supaya support daripada semua pihak, kerajaan, universiti dan industri untuk terus support kami supaya kami dapat terus melancarkan lebih banyak lagi satelit, dan satelit ini adalah untuk kegunaan kita di Malaysia juga dan juga di serata dunia. Ya, insya-Allah. Dan sedikit kata-kata daripada Encik Hafiz sendiri. Untuk menggerakkan industri angkasa negara, tentunya kita memerlukan bakat-bakat daripada negara kita. Betul. Jadi kita perlukan juga sokongan daripada kesemua pihak, daripada Kementerian Pendidikan, Kementerian MOSTI dan sebagainya, serta masyarakat awam yang berminat dengan teknologi angkasa. Kerana sebelum ni rata-ratanya ramai yang berminat tentang angkasa, cuma tak tahu di mana nak belajar tentang teknologi angkasa tu. Betul. Jadi kami menyediakan platform, dan insya-Allah dalam Malaysia Space Exploration 2030 kita dapat capai matlamat yang telah ditetapkan nanti. Ya, insya-Allah. So sekarang dah tahu dah di mana tempatnya. Dulu kita ingat yang besar je. Betul. Defense satelit dan sebagainya. Besar betul kan dulu satelit. Jadi sekarang ni kita boleh membayangkan semula satelit. Saya ingin nak pegang sebelum sampai ke sana. Sebelum dia sampai ke angkasa lepas. Sistem yang begini kecil tapi begitu padat dengan teknologi dan hasil daripada minda dan kreativiti anak Malaysia sendiri. Jadi ini yang penting, kita mampu untuk menghasilkannya dan kita mampu untuk menghasilkan teknologi tinggi yang akan membantu rakyat Malaysia sendiri. Jadi ini adalah suatu yang kita perlu banggakan. Tahniah kita ucapkan ataupun kita dahulukan. Ya, betul. Kejap. Okey, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua-dua tetamu kami, iaitu Dr. Nur Ilmi Amelia Ismail selaku Ketua Pegawai Eksekutif Space In, dan juga Encik Hafiz Murza iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Apa di Langit. Terima kasih banyak. Sama-sama. Okey, itu dia. Saya rasa bangga dapat pegang. Memang. Luar biasa. Lama lagi Space In akan berada di angkasa lepas, tapi kita masih di sini. Ya, betul. Itulah kenyataannya. Okey, baik, nampaknya sampai di sini saja kita dah pun berada di penghujung. Tapi sebelum kita menutup tirai, kita berehat seketika dan kembali bersama anda selepas ini.